Kejap lagi apa? Saya bagi masa dalam 2 minit lagi, insyaAllah. Yang boleh mula kot. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih saya ucapkan kerana bersama kita kelas muzakarah bahasa Jawi siri yang pertama untuk tahun 2023 dengan judul dia iaitulah meneroka ilmu gubahan makna bahasa Jawi. InsyaAllah seperti yang kita iklankan melalui poster dan juga penjelasan melalui iklan tu, kita rencanakan muzakarah bahasa Jawi ini sebanyak 4 kali pertemuan insya-Allah, dan kita cuba penuhkan masa tu 4 kali pertemuan tu dengan meneroka ilmu gubahan makna bahasa Jawi. Saya Muhammad Syukri Berosli, selaku pembimbing. Saya lebih menganggap diri saya sebagai pembimbing sebab ada di kalangan kita mungkin yang lebih berpengalaman, lebih berilmu, lebih mahir tentang ilmu bahasa ni, khususnya ilmu bahasa Jawi dan juga mungkin ilmu bahasa Arab dan juga mungkin ilmu bahasa Melayu moden ni, yang saya fikir boleh menyumbang dalam muzakarah ni. Sesuai dengan sifat muzakarah tu, iaitulah kita akan banyakkan perbincangan, banyakkan interaksi, banyakkan perkongsian, dan insyaAllah saya cuba bimbinglah perbincangan ni supaya kita boleh memanfaatkan masa yang kita peruntukkan sebanyak 4 pertemuan sepanjang bulan Februari dan bulan Rejab ni. Dia saya rasa sepanjang bulan Rejab dan awal Syakban lah nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita bersiaran secara hybrid, secara dalam talian dan juga secara langsung daripada studio Akademi Jawi Malaysia. Di studio ni kita ada 2 orang peserta muzakarah yang saya kenal, saudara Chong ada di sini, sangat bersemangat. Dan saudara Raimi, ada mesej kata nak datang tu kan, dekat saya ada terbaca mesej tu. Terima kasih sebab datang.
Dan di dalam talian saya rasa tak semua lagi masuk kan? Tak semua lagi masuk. Mungkin saya sebelum kita mula tu saya nak sebutlah nama seorang-seorang yang mendaftar. Mungkin kalau siapa yang ada tu yang saya panggil nama tu hidupkan mikrofon ataupun kamera, katalah ada di sana. Kalau taklah apa masa terasa sunyi sangat dalam muzakarah ni. Okey, saya sebut nama seorang ni ya. Saudari Aminah binti Bujang ada? Ada Ustaz. Assalamualaikum. Ada. Okey. Saudari Irni Fazrita. Puan Irni. Assalamualaikum Ustaz. Ada? Waalaikumsalam. Terima kasih. Nur Syahidah binti Wan Muhsin. Saya ada. Okey. Ustaz Zul Azri bin Junaidi. Okey, tak ada lagi, tak masuk. Saudari Emiliana Ros binti Jusoh. Ada? Umar bin Abdul Rashid. Umar bin Abdul Rashid. Muhammad Zul Hakim bin Jaafar. Saudara Umar Ahmad. Ada. Ada, okey. Daripada Singapura. Saudara Muhammad Syafiq Abbas. Tak ada. Saudara Muhammad Afif. Belum masuk lagi. Ustaz Azizul Hakim. Tak ada. Kemudian Datuk Raja Arif. Ada Datuk? Datuk tak ada lagi. Datuk Raja Arif dari Terengganu. Tuan Syahizat Sulaiman. Ya. Assalamualaikum Tuan, lama tak jumpa kita. Lama tak jumpa. Saudari Siti Nur Sakinah binti Muhammad Salim. Ada. Ada, terima kasih. Tuan Azmir Abdul Karim. Tempoh hari datang tempat kita. Assalamualaikum. Saya di sini. Terima kasih. Saudari Nur Syazani binti Sazmir. Saya Ustaz. Okey. Okey, Tuan Haji Muhyiddin bin Malim Sirin. Ada Ustaz. Okey, terima kasih. Saudara Rahimi ada di sini. Kan? Abdul Rahimi bin Abdul Rahman. Nurul Syuhada binti Qasim. Okey, tak dapat masuk. Saudara Nuaim. Saudara Nuaim daripada Miri. Tak ada. Belum lagi. Saudari Siti Fatimah Ismail. Muhammad Aiman bin Fazilah. Muhammad Zulhilmi bin Samsuri. Saya Ustaz. Okey. Tuan Azhar ada? Ada Tuan. Okey. Saudara Muhammad Syuaib bin Muhammad Rodi. Mahmud Rodi. Ada. Saudari Norita Mat Norwawi. Ada lagi. Nurul Afikah Diana. Ada. Nurul Syamimi Musa. Huzaidah binti Muhammad. Muhammad Afiq bin Amran. Masuk lagi. Siti Hajar binti Muhammad Bakri. Okey, tak ada. Tak ada, tak apa. Terima kasih kepada semua yang menghadiri sesi kita pada malam ini, yang menghadiri awal tepat pada masanya. Saya amat menghargai dan untuk sesi akan datang insya-Allah kalau boleh kita akan mulakan tepat pada jam 8.30 malam dan kita cuba akhiri kita punya muzakarah setiap sesi tu jam 10 malam lah. Jadi kita nak menghargai masa yang ada supaya kita perbincangan dan muzakarah dan masa yang kita peruntukkan tu kita dapat manfaatkan sepenuhnya. Jadi insya-Allah pada malam ni sebelum kita buka, sebelum kita masuk kepada perbicaraan, suka sekali saya nak menjelaskan bagaimana kita ingin mengadakan sesi muzakarah ni lah. Sesi muzakarah ni, adapun sesi muzakarah ni, nama pun muzakarah.
Caranya ialah dia ada 3 bahagian. Iaitu bahagian yang pertama tu saya akan kongsikanlah sedikit pengenalan tentang apa yang kita nak bincangkan pada malam ni. Mungkin mengambil masa setengah jam ke 45 minit. Dan kalau untuk malam ni khususnya mungkin mencapai 45 minit ke sejam lah. Kemudian kita akan teruskan dengan sesi pembacaan naskah. Sesi pembacaan naskah tu kita akan peruntukkan dalam 45 minit juga. Selesai pembacaan naskah, sambil-sambil kita hurai-huraikan sebanyak sedikit, kita akan teruskan dengan sesi soal jawab lah kalau ada misalnya ada persoalan dan perbincangan. Saya amat harapkan tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai bengkel ni untuk terlibat sama, dalam erti kata terlibat dalam perbincangan. Kalau ada soalan, boleh raise hand, dalam talian tu boleh raise hand kan. Tanyakan soalan ataupun boleh tuliskan melalui ruang chat tu lah, ruang bual di Zoom tu. Itu yang pertama. Itu yang kedua, bila kita adakan sesi pembacaan, ini saya harapkan semua peserta muzakarah diberi peluang untuk membaca naskah yang kita akan kongsikan nantilah. Bagi yang tiada naskah yang bakal kita baca tu, kita akan pancarkan di skrin. Jadi kita boleh baca harapnya boleh baca melalui skrin. Dan kalau siapa yang ada tu boleh baca teruslah daripada buku yang berkenaan. Alhamdulillah, tu banyak sedikit kita punya proses lah. Tentang soal jawab pula, tentang soal jawab pula, kalau boleh soalan tu kita halakan khusus untuk perbincangan lah. Dan misal kata kalau saya tak boleh jawab, memang saya akan cakap saya tak tahu. Dan saya boleh serahkanlah kepada ahli muzakarah lah. Ahli muzakarah macam majlis fatwa lah kita ni kan. Ahli muzakarah untuk kita sama-sama perhalusilah perkara tersebut. Sebab macam saya cakap tadi, saya hanya sekadar pembimbing, dan sebagai pembimbing saya akan membantu perbincangan ni lah, akan memudahcarakan perbincangan. Jadi baik, kita boleh mulakan sesi kita. Saya akan mulakan dengan pembentangan terlebih dahulu. Auzubillahiminasyaitanirrajim. InsyaAllah muzakarah kita ni kita namakan dengan nama meneroka ilmu gubahan makna bahasa Jawi. Kenapa meneroka? Ilmu gubahan makna ni ilmunya sangat luas, sangat banyak, sangat besar bidang dia. Dan untuk 4 kali pertemuan dengan satu kitab yang kita baca ni, dia tak akan menghabiskan lah keseluruhan perbicaraan kita tentang ilmu gubahan makna ni. Dan khususnya dalam kitab yang bakal kita baca, iaitu Perian Bahasa oleh almarhum Meja Datuk Muhammad Said Sulaiman yang meninggal pada tahun 1955. Dia hanya mencakup sekadar satu cabang utama dalam bidang ilmu gubahan makna ni. Dia ada cabang kedua yang besar yang tidak dicakup oleh kitab ni. Dia dalam kitab lain. Nanti saya akan tunjukkan dia punya pemetaan lah supaya kita nampak jelas dia punya perbezaan tu. Dan perbincangan kita pun mungkin disebabkan kesutukan masa, kita pun akan agak bergegas jugalah bila kita membicarakan bidang ilmu ni. Sebab tu kita namakan dia meneroka. Jadi bila kita dah ada peta, kita dah fasih sedikit sebanyak tentang apa cabang, ranting dan juga ilmu yang kita bakal bincangkan. Mungkin selepas 4 kali pertemuan ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh meneroka sendiri bidang ilmu gubahan makna ni. Istilah kedua yang penting ialah istilah gubahan makna. Apa maksud tu gubahan makna? Macam seperti yang telah tersurat dalam poster tentang muzakarah ni.
Gubahan makna ni dia membicarakan tentang ilmu menggubah makna lah. Kenapa gubah bukan ubah? Dia ada sebab dia tu. Gubah, rubah, apa lagi? Gubah, rubah, ubah. Dia ada beza-beza sikit. Walaupun dia datang daripada makna yang sama, ubah tu, iaitu memindahkan sesuatu kepada sesuatu ataupun menjadikan sesuatu kepada sesuatu. Bila kita tambah lagi bunyi yang lain, sedikit perubahan bunyi, gubah, rubah, makna dia juga sedikit sebanyak bertukar. Gubah ni, biasa kita pakai istilah gubah ni untuk menggubah lagu kan. Composing a song. Ya. Kenapa digunakan perkataan gubah lagu, bukan cipta lagu ke, ataupun karang lagu ke, ataupun buat lagu ke? Bagi saya, pada pandangan peribadi saya, gubah tu, benda tu dah ada, kita ubah suai, ataupun kita innovate, ataupun kita cantikkan apa yang sedia ada tu. Macam lagu, bunyi kita memang sentiasa berbunyi, bunyi kita dengar daripada sana sini, bunyi drum, bunyi kompang, bunyi trumpet, bunyi trombon, apa semua tu. Tapi bila disusun dan diubah kedudukan bunyi tu, ataupun digubah bunyi tu mengikut tempat dan juga cara mainan yang betul, tempo yang betul, bunyi yang betul, pitching yang betul, dia akan menjadi lagu. Dan lagu yang sedap lah. Gubahan makna pula, ini bermakna kita akan bermain dengan makna. Kita akan bermain dengan di sebalik sesuatu perkataan tu. Kan? Setiap kata yang berguna, dia mempunyai makna. Al-kalam huwa lafzul murakkab al-mufid bil wud'i. Al-mufid tu lah yang berguna. Kita tak sebutlah a u i macam tu kan. Itu bunyi binatang lah. Kan? Itu tak bermakna kepada kita kan. Jadi kalau kita dengar orang cakap macam tu, kita pun tak rasa dia bermakna dalam kehidupan kita kan. Sungguh pun bahasa tu kita tak faham. Bahasa Jepun ke, bahasa Eskimo ke. Tapi kita tahu bahawa walaupun makna tu tak ada pada kita, tapi makna tu ada kepada orang yang memahami bahasa tersebut. Sebab tu bila kita dengar orang bercakap, sungguh pun bahasa tu kita tak faham, tapi kita kadang-kadang boleh tangkap dia punya makna dia tu. Apa yang cuba hendak disampaikan tu, berdasarkan tanda-tanda yang lain lah. Mungkin ekspresi muka dia, macam apa orang Jepun kan, kalau dia marah tu kan, kan dia cakap macam tu kan, muka dia pun dah tarik macam tu kan, kita tahu dia ni kawan ni tengah marah, bukan dia tengah seronok lah. Macam tu lah dia punya makna tu. Dan untuk tradisi keilmuan Islam, makna tu benda yang sangat tinggi kedudukan dia. Bukan sekadar dalam bidang bahasa, bahkan dalam bidang ilmu, semua bidang ilmu. Al-Quran sendiri, kalau kita nak baca, kalau nak memahami dia lebih mendalam, kita akan meneroka makna dia melalui disiplin ilmu tafsir. Dan kalau nak pergi lebih mendalam, nak pergi maknanya yang lebih mendalam, kita akan pergi kepada disiplin ilmu takwil. Itulah apa makna ni, ialah kalau istilah dia tu ialah mahkota bagi segala kerajaan bahasa. Dia ialah kemuncak yang mentadbir keseluruhan kerajaan bahasa tu. Kalau bahasa tu kerajaan dia luas, banyak kosakata, banyak binaan dia, banyak karangan dia, banyak pengarangan dia. Yang paling berkuasa di dalam kerajaan bahasa tu, persuratan tu, ialah makna dia tu. Dan lebih-lebih lagi kalau makna tu dekat dengan hakikat, dekat dengan benda yang the realities, hakikat lah. Sebab tu kalau dalam tradisi kita, dalam kami punya pendirian, kami mengikut Mahaguru kita,
Profesor Syed Muhammad Nakir Alatas, bila dia sebut tentang ta'rif ilmu, when we want to know the reality of something, bila kita nak mengetahui hakikat tentang sesuatu, iaitulah ilmu, ta'rif makna tu menjadi satu benda yang sangat sentral. Ketibaan diri kepada makna dan ketibaan makna ke dalam diri. Itulah ta'rif ilmu. Secara ringkasnya makna ni, function dia, contohlah saya sebut sekarang ni kan, saya sebut kucing. Okay. Semua faham kucing tu apa kan? Cat, kitten. Bahasa Jepun apa? Neko kan? Sebutlah neko ke, kitten ke, kucing ke. Ada kucing tak depan tu? Ada kucing tak dalam kamera ni? Ada kucing tak saya tengah pancarkan pada skrin tu? Tapi kenapa semua orang tahu kucing tu? Sebab kita dah tahu makna kucing. Okay, good. Maksudnya bila kita kata kucing, kita tahu dia kaki 4, ada kuku, telinga, misai. Anjing pun ada benda tu juga. Dan Kenapa jadi kucing? Macam mana kawan-kawan dalam talian? Saya tak tunjuk kucing, saya sebut je kucing. Ataupun neko. Miau. dia sekali kita tahu dan faham. Okay. Apa yang berlaku sekarang ialah makna tentang kekucingan tu. Ini kita bicara sikit falsafah makna tu lah. Konsep kekucingan tu ada dalam fikiran kita semua. Macam mana kita boleh tahu kekucingan tu ada dalam fikiran kita semua? Bila saya sebut kucing, tak ada bantahan tentang kucing tu. Sebab apa? Makna kucing tu telah sebati dalam qalbu kita. Dalam akal kita, dia terpancar dalam gambaran fikiran kita. Kita pejam mata, nampaklah kucing tu rupa dia tu macam mana kan? Berekor, berkaki, berbulu, bermisai, bertelinga, bertanduk tak? Tidak. Dalam nanti kita akan tengok perian dalam ilmu perian bahasa, kucing bertanduk. Dia ada makna dia tu. Kenapa ada pepatah Melayu mengatakan kucing bertanduk? Menunggu kucing bertanduk. Sebab mustahil bagi kucing dia bertanduk dalam konsep kekucingan tu. Jadi orang Melayu dia bijak menggubah makna kucing tu dan memahami konsep kekucingan tu dan menghasilkan sebuah pepatah menunggu kucing bertanduk. Sebab dia faham bahawa dalam fikiran semua orang yang tahu tentang kucing, semua orang tahu lah tentang kucing tu kan, takkan ada sesekali kucing tu bertanduk. Itu ilmu gubahan makna. Menarik tak ilmu bidang ilmu ni? Okey, terus kita cakap tentang kucing, tapi kita tak nak cakap tentang kucing lah malam ni. Itu gubahan makna. Itu salah saya baru demonstrate apa dia punya kegunaan ilmu ni. Dan kalau kita tengok dalam tradisi persuratan kita, bahwasanya kita ada kaya istilah-istilah dalam tradisi kita, kita ada kaya dengan pepatah, kiasan, bidalan, simpulan bahasa, moto, ungkapan bijaksana, pantun, dia semua benda tu lah yang mengandungi kekayaan dan kedalaman ilmu gubahan makna tu. Cuma persoalan dia, macam mana orang dulu-dulu buat benda ni? Apa yang berlaku dalam fikiran mereka bila mereka boleh mengungkapkan semua pepatah, kiasan dan seterusnya tu? Macam tadi saya cuba demonstrasikan, saya cuba tunjukkan tentang kucing tu je. Macam mana cara fikir tu berlaku kan? Itulah kita nak cuba tengok apakah sains ataupun cara fikir. What is the secret behind all the idioms, all the eloquency of our language. Dan yang menariknya, benda tu diringkaskan, disummarikan, dirumuskan
dalam satu buku ni. Kita akan tengok bila kita baca buku ni, kita akan nampak bagaimana pengarang ni, Major Datuk Haji Muhammad Said Sulaiman ni, merumuskan tentang ilmu gubahan makna tu. Tapi dia baru satu cabang. Nanti saya akan cerita kenapa dia ada cabang, apa cabang-cabang dia yang lain tu. Okey? Setakat ni ada soalan? Baru kita masuk ni. Boleh faham ah? Kena cerita lagi pasal kucing tu. Okey. Sebelum saya terlupa, apa bandingan ilmu gubahan makna ni dengan bahasa lain? Adakah bahasa lain ada konsep ni juga? Ada. Kalau dalam bahasa Arab, tak salah saya, ni boleh betulkan saya sebab saya bukan daripada bidang bahasa Arab. Setahu saya ilmu gubahan makna ni terkandung dalam beberapa bidang ilmu besar dalam bahasa Arab. Salah satunya ilmu balaghah. Kenapa dalam ilmu balaghah tu dia mengkaji perubahan makna, dan bila sesuatu perkataan tu dipakaikan macam dari segi literalnya tak betul, tapi dia ada makna yang sebenarnya tu. Kalau siapa belajar ilmu balaghah, dia akan mula dengan konsep tashbih. Muhammad kal asad. Muhammad seperti singa. Adakah kesingaan tu dialah apa, Muhammad tu ada bulu, ada telinga, ada ekor, ada macam tu kan? Ataupun apa yang dia ambil aspek singa tu, yang dia samakan Muhammad tu, Muhammad kal asad tu. Jadi dalam ilmu balaghah dibicarakanlah benda tu. Sebenarnya singa tu bukan yang aspek fizikal singa tu, tapi aspek kegarangan dia, keberanian dia, kehebatan dia, kekuatan dia. Ada di dalam chat tu, ada gambaran dalam minda ataupun secara semantik. Betul. Termasuk juga dalam ilmu gubahan makna ni, perbicaraan tentang medan makna. Makna, dia ada medan makna. Makna ataupun semantik ni ialah mengkaji bila sesuatu perkataan tu, macam contoh saya cakap tadi singa tu kan. Singa, dia ada aspek fizikal singa, bulu dia, ekor dia, apa semua tu. Kemudian dia ada aspek sifat-sifat singa. Garang, berani, kuat dan seterusnya tu. Fizikal dan juga sifat tu, itulah yang kita katakan medan makna yang dirangkumi oleh perkataan singa. Jadi bila kata Muhammad kal asad, Muhammad seperti singa, kita akan katakan bahawa ada aspek-aspek Muhammad tu, sifat-sifat Muhammad tu bertindihan ataupun bercantum, tergambar sekali dengan istilah singa tu dari segi aspek sifat yang sama. Muhammad berani, singa pun berani. Jadi setujulah Muhammad tu dengan singa. Sebab itu kita kata Muhammad seperti singa. Bukan dalam arti kata, dia kata kita ambil medan makna yang lain. Maksudnya fizikal Muhammad tak seperti singa lah. Muhammad 2 kaki, singa 4 kaki. Tak boleh lah kata macam tu kan. Dan kadang-kadang kita guna konsep yang sama tu bila kita nak merendahkan orang tu. Kita samakan dengan benda, sifat-sifat yang buruk. Macam tu. Nanti kita akan tengok benda-benda macam tu. Itu salah satu bidang bidang disiplin makna tu, semantik. Itu dalam ilmu bahasa Arab lah. Kalau kita bandingkan ilmu bahasa Arab, dalam ilmu bahasa Inggeris, tak salah saya, dia masuk dalam bidang eloquence. Tapi ilmu eloquence tu pembahagian ilmu yang lama. Yang lebih tepat lagi istilah tu ialah rhetorics. Tapi saya tak guna istilah retorik dalam hal ni. Retorik sebab dia lebih pada kaedah pengucapan. Bagaimana untuk convince orang. Dia dah masuk dalam lebih pada pengucapan. Tapi dalam bahasa Inggeris, kalau kita tengok dalam ilmu linguistik moden ni, dia akan masuk dalam bidang stylistik. Style pengarang mengubah makna dia tu. Mengubah perkataan-perkataan dia tu untuk mencapai sesuatu makna.
Okey, nampak perbandingan dengan ilmu-ilmu. Tapi bagi saya, bila kita melihat dalam ilmu bahasa Jawi, kita akan nampak lebih jelas perihal ilmu tersebut pada kedudukan dan tempat dia yang nyata lah. Sebab dia punya tinjauan dan juga kajian-kajian kita tu akan menyokong kerangka keilmuan ilmu gubahan makna ni. Sebab kita akan guna banyak pepatah Melayu juga. Ungkapan-ungkapan Melayu juga untuk kita faham tentang konsep gubahan makna tu. Sebab tu dibahagikan begini. Okey, ni baru tajuk dah setengah jam dah. Okey. Jadi dalam pertemuan kita pada hari ini, untuk pertemuan pertama ni, ini ialah rangkanya. Kita akan bicarakan pengenalan. Iaitulah kita nak mengenali bidang-bidang ilmu bahasa Jawi ini supaya kita dapat kenal pasti di mana letak duduk ilmu gubahan makna ni. Kemudian pengenalan tentang cabang-cabang ilmu gubahan makna, dan kemudian rujukan-rujukan penting tentang ilmu gubahan makna. Seterusnya kita akan terus kepada naskah ataupun teks yang bakal kita baca. Kita akan kenali siapakah Meja Muhammad Said Sulaiman ni, dan kita akan tengok kitab Perian Bahasa tu, dan insyaAllah sempat dalam masa segera ni kita akan cuba baca pendahuluan dan fasal, beberapa halaman dalam fasal pertama untuk kitab Perian Bahasa ni. Okey. Sekarang kita akan tengok di mana letak duduk ilmu gubahan makna. Bila kita cakap tentang Jawi, boleh nampak jelas lah. Bila kita cakap tentang Jawi, yang ni saya kena terangkanlah sebab mungkin ada di kalangan kita yang baru menyertai perbicaraan tentang bahasa Jawi, mesti akan tanya, Jawi ni bahasa ke tulisan? Pendirian di Akademi Malaysia, bila kita kaji, Jawi itu ialah satu bahasa. Bila disebut tentang bahasa ataupun Jawi itu, biasa kita akan bicarakan kepada tiga bidang, tiga perbicaraan yang besar lah. Jawi sebagai makna diri. Ini kita akan cakap tentang dia punya falsafah, sejarah. Kita akan tahu tentang pandangan alam dia, tentang kerangka keilmuan dia. Lepas tu kita akan kaji Jawi itu dari segi pensejarahan Islam dia tu, bagaimana dia berkaitan dengan bahasa-bahasa Islam, bagaimana dia berasal dan bersusul galur daripada bahasa Arab, bagaimana pengaruh bahasa Farsi, bahasa Turki, bahasa Urdu, dan kemudian melahirkan bahasa Jawi. Ini saya tak nak bicarakan panjang lah. Ini memang perlu ada sesi khas lah bila kita nak bicarakan tentang Jawi sebagai makna diri, dalam arti kata sebagai salah satu sebagai bahasa Islam. Kalau nak baca lebih lanjut tentang hal ni, boleh baca buku Prof. Alatas, Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, dan juga buku saya satu lagi, buku saya Tradisi Keilmuan Bahasa Jawi, yang diterbitkan baru-baru ni lah. Mungkin boleh share di link Shopee kita di chat tu kalau ada siapa-siapa nak tengok tu lah. Okey, kemudian bila kita cakap tentang Jawi juga, dia akan bercakap tentang kandungan persuratan Jawi, the literature of Jawi. Jadi bila kita sebut Jawi tu, terbayang dalam otak kita kitab Jawi. Apa yang terkandung dalam kitab Jawi? Biasa kitab-kitab agama lah. Tapi bila kita kaji lebih lanjut, tak sebenarnya kitab agama saja. Kita juga ada bidang-bidang ilmu yang lain lah. Tapi khusus dalam bidang agama, kita ada kitab tentang tauhid, tentang tasawuf, tentang fikih. Dan kalau di luar bidang agama, kita ada bidang tentang bidang sains. Contoh macam perubatan, apa lagi? Pelayaran, membina rumah, dan seterusnya lah. Itu kitab-kitab ilmu yang terkandung dalam Jawi. Kemudian sebenarnya kalau kita kaji lebih lanjut, dalam tradisi persuratan Jawi ini, kita akan temui kitab yang membicarakan khusus tentang ilmu bahasa Jawi itu sendiri. Kalau macam contohnya tu,
kita akan jumpa kitab-kitab Raja Ali Haji. Ada 2 kitab yang penting. Bustanul Katibin li Sibyanil Muta'allimin dan juga kitab pengetahuan bahasa. 2 kitab ni secara contohnya dia membicarakan ilmu bahasa tu sendiri. Dan sebab dia kan dia tulis tentang dalam Jawi, dia kategori dia kitab ilmu bahasa Jawi. Kitab ilmu bahasa Jawi ni dia membicarakan tentang disiplin ilmu bahasa Jawi tu. Bila kita sebut tentang ilmu bahasa Jawi, macam ilmu bahasa Arab tu lah. Dia ada dia punya nahu, dia ada dia punya saraf, dia ada dia punya balaghah dan seterusnya. Dan Jawi pun ada benda tu. Dan bila kita tengok daripada Raja Ali Haji sampailah pengarang-pengarang yang lain, kita akan nampak bahawa Jawi dia ada disiplin ilmu bahasa dia. Dan bila kita tahu kedudukan Jawi tu, disiplin ilmu bahasa dia tu, maka kita tahulah kaitan Jawi tu dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Kalau untuk kami di sini, kami kategorikan Jawi tu, letak duduk dia tu sebagai salah satu daripada ilmu alat. Ilmu alat ni ada 2, mantik dan juga bahasa. Dan siapa yang daripada disiplin agama, dia biasalah dengan mantik dan bahasa ni. Ilmu alat lah. Tools of knowledge. Kita gunakan ilmu alat ni untuk kita apa nama? Tak apa. Nanti kita tengok lagi. Kita gunakan ilmu alat ni untuk kita meneroka bidang-bidang ilmu yang ada dalam tradisi keilmuan suatu bahasa tu. Sekejap, saya nak kena connect balik. Kita masih ada dalam talian ke? Okey, sebab kita terputus dengan sambungan dengan komputer tu. Dalam Zoom ada lagi? Okey, tak apa. Saya share skrin ke atas. Senang. Okey. Bila kita kaji persuratan Jawi, oh ada balik. Okey dah. Tenang. Okey. Dah ya? Ada masalah teknikal sikit. Bila kita mengkaji tradisi keilmuan Jawi ni, maka kita dapati bahawa dia ada satu rangkaian kitab yang membicarakan khusus tentang ilmu bahasa ni. Tadi saya sebut Raja Ali Haji mengarang Bustanul Katibin li Sibyanil Muta'allimin dan juga kitab pengetahuan bahasa. Selepas Raja Ali Haji, kita jumpa lagi banyak kitab tentang bahasa, antaranya kitab pelajaran bahasa oleh Abu Muhammad Adnan daripada Riau. Kemudian kita jumpa lagi kitab Pertuturan Melayu oleh Datuk Abdullah Abdul Rahman daripada Johor. Kemudian kita jumpa lagi kitab Lidah Melayu oleh Ahmad Yaakob Al-Johori. Itu kita ada terbitkan. Pada masa yang sama juga, ada kitab-kitab macam ni lah oleh Meja Muhammad Said Sulaiman, Perian Bahasa, Jalan Bahasa, yang membicarakan ilmu bahasa tu dalam Jawi dengan tradisi penyusunan ilmu nahu, balaghah, saraf dan seterusnya tu. Dan setiap satu bidang ilmu tu pun dirangkakan khusus nama-nama teknikal untuk bidang-bidang ilmu tu. Macam contoh, ilmu balaghah dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Jawi disebut, kami kat sini pilih istilah perubahan makna lah. Nanti kita akan tengok macam mana istilah yang dipakai oleh Meja Muhammad Said Sulaiman. Dia guna istilah perian bahasa. Nanti kita akan explain kenapa dia guna istilah tu.
dan bidang-bidang ilmu yang lain lah. Dan bila kita petakan Jawi itu sebagai ilmu bahasa, maka kita akan lihat bahawa terdapat 6 bidang ilmu yang dibicarakan dalam bahasa Jawi ni. Tadi saya ada sebut ilmu nahu, ilmu balaghah, ilmu saraf. Tapi kalau kita susun balik dalam 6 bidang ni, inilah bidangnya yang membicarakan tentang huruf dan akar kata, ilmu huruf dan akar kata. Kalau kita buka lagi, dia banyaklah. Kalau kita buka, dia banyak pecahan cabang-cabang dia. Perkataan Jawi, perumian dan seterusnya. Ilmu saraf ataupun tanggaman bahasa, morfologi Jawi. Dia ada bidang perbicaraan dia tu juga. Ini kita tak pergi secara detail. InsyaAllah mungkin Muzakarah 02 kita boleh bicarakan tentang ilmu tanggaman bahasa ni, dan kita dah siapkan satu buku untuk bicarakan tentang bidang ilmu ni. Kemudian ilmu jalan bahasa ataupun nahu lah. Tentang binaan perkataan. Dia ada kata nama, kata kerja, kata sendi, dan binaan ayat. Dan dalam ayat tu sama ada ayat majhul, maklum dan seterusnya, dan kita akan ada disiplin menggalur tu. Dia kecil sangat tu. Okey. Okey, ilmu gubahan makna dia masuk dalam bidang ni. Sebelum ni saya gunakan istilah kehalusan bahasa, tapi dia macam tak sampai dia punya maksud dia tu. Maka sekarang saya guna istilah gubahan makna. Dan dalam ilmu gubahan makna, dia ada 2 cabang yang besar. Gubahan makna tunggal dan gubahan makna bergabung. Apa beza makna tunggal, gubahan makna tunggal dan gubahan makna bergabung ni? Kalau gubahan tunggal, kita akan bicarakan gubahan makna yang berlaku terhadap sesuatu perkataan tu saja. Macam contoh, makan. Kan? Kita sebut makan kan? Makan boleh makan secara literal, boleh juga makan secara maknawi. Sebab apa? Berlaku perubahan ataupun penggubahan makna tu. Sebab tu kita ada istilah harapkan pagar, pagar makan padi. Apa yang berlaku terhadap makan kat situ? Berlaku kat sini. Pinjaman makna daripada makan secara fizikal tu, literal tu, menjadi makan, konsep makan yang lain. Itu dibicarakan dalam ni. Ada juga berlaku sandaran makna. Minta maaf, ada juga berlaku kata tu dibandungkan, berbendung. Macam contoh kita nak sedapkan bacaan, sedapkan perkataan kan. Kita nak kata banyak bukit. Kawasan ni banyak bukit. Kita dah sebut macam mana benda tu dalam Melayu. Kawasan ni banyak bukit. Berbukit bukau. Okey, berbukit bukau. Bukau tahu apa dia? Itu kataan yang aneh tu. Bukau. Ada dalam kamus. Buka kamus. Ada tak bukau? Itu konsep dia tu konsep perkataan berbandung. Bukau tu memang tak ada makna. Tapi bila dia kawan dengan bukit, dia menunjukkan kepada makna banyak bukit. Berbukit bukau. Apa lagi contoh? Gunung Ganang. Ganang tu apa dia? Itu konsep bandung. Dia kawinkan dengan satu perkataan tu untuk gubah jadi makna sama ada pelbagai ke, banyak ke, tu ada kuih muih lah dan seterusnya lah. Pelbagai. Benda ni kita belajar dalam ilmu tunggal. Sandaran ni minta maaf saya tak ingat pula malam ni. Sandaran simpanan bersekutu berulang-ulang. Tapi secara umumnya perbicaraan tentang gubahan makna tunggal ni, kita hanya fokus ataupun tumpukan kepada satu perkataan ataupun satu frasa tu untuk menggubah maknanya.
Macam tadi kita sebut banyak bukit. Orang Melayu tak sedap lah kita sebut banyak bukit kan. Bukit bukau, gunung ganang, kuih muih, sayur-sayuran. Sayur mayur. Sayur mayur pun ada, betul. Ada dalam teks. Kayu kayan. Okey. Daripada tu kita sebenarnya dalam bahasa Melayu ni, sebab apa kita boleh buat benda tu? Sebab sifat bahasa Melayu tu dia ada konsep keulangan tu. Dia berulang-ulang. Contohlah saya bagi layang. Kan? Layang saja kan. Layang tu perbuatan kan. Jadi kita tahu benda tu terbang tu melayang kan. Kita kena istilah tu. Tapi kita ulang kataan layang tu jadi apa? Benda lain pula kan. Layang-layang. Dia jadi benda pula. Langit. Langit ni dah. Tapi kalau kita sebut langit-langit, dalam mulut kita tu lah yang di atas tu. Inilah konsep gubahan makna tunggal. Daripada satu perkataan kita kahwinkan dengan satu perkataan yang lain jadi satu frasa, makna tu berubah. Tapi perubahan tu dia tak lari daripada yang tadi disebut semantik medan makna dia tu. Bila disebut layang ataupun langit, layang-layang ataupun langit-langit, konsep terbang atau konsep atas tu masih lagi ada. Tapi digunakan khusus untuk benda-benda yang lain. Macam tadi kita sebut pula bukit bukau, gunung ganang, kuih muih. Dia ada suka suki. Apa yang berlaku dekat situ ialah konsep jamak ataupun pelbagai. Sayur mayur. Benda-benda macam tu. Dia bila diulang, bukan dia ulang, tak sebenarnya ulang benda yang sama, dia ulang bunyi tu. Bukit bukau. Dia ubah sikit bunyi tu. Tapi dia mendatangkan makna tu pelbagai ataupun banyak ataupun jamak. Itu kehebatan ataupun sifat bahasa Melayu. Tapi malam ni kita tak cover benda ni. Baru cerita sikit lah. Yang tu semuanya disuratkan dalam buku Lidah Melayu pasal yang keempat yang membicarakan gubahan makna tunggal ni. Mungkin satu hari nanti kita akan cuba tengok, tapi bagi saya kalau kita baca pun boleh faham. Dia straightforward punya knowledge. Baca tu kita tahu benda tu dia cakap macam tu. Tapi kita sendiri tak belajar sebab tak ada pendidikan formal yang membicarakan tentang benda ni. Tu sayanglah bahasa Melayu moden tak menawarkan benda tu kan. Itulah penting menjauhi education. Okey. Tapi malam ni kita boleh cakap tentang gubahan makna, kita akan bicarakan gubahan makna bergabung. Kenapa dia bergabung? Sebab kita akan tengok banyak perkataan untuk mengubah satu makna tu. Sekejap, saya tutup ni sekejap. Baru kita nampak. Bila kita sebut tentang bergabung, dia akan datang dengan perkataan lain dan dengan perkataan lain dan dengan perkataan lain untuk menjadikan makna yang baru. Contoh kita kata tinggi. Terpaling tinggi. Jadi makna tu macam orang tu paling tinggi lah. Terpaling hebat. Dah lah betul paling pula. Hebat. Tu dua kali dia punya pemaling tu. Ataupun penguat dia tu. Dia jadi paling ni lah. Terpaling amat hebat. Tu macam kuatlah dia punya kehebatan tu kan. Lepas tu sama juga penjodoh bilangan ataupun pembilang lah dalam istilah bahasa Jawi kita. Macam kita kata seorang lelaki. Itu dia gabung lah. Dalam seorang satu, lelaki satu. Tapi dalam kitab Perian Bahasa yang kita akan tengok ni, kita akan tengok tentang konsep perian bahasa tu lah. Ni saya tulis kiasan, saya sesilap ni. Patutnya perian. Perian bahasa. Sebab apa pengarang ni guna istilah perian bahasa, nanti saya akan ceritalah. Tapi dalam disiplin gubahan makna bergabung perian bahasa ni, kita akan tengok benda-benda macam ni. Tutup dulu. Lagi terkejut lah tengok banyak sangat dia punya ni kan. Ni baru dalam fasal yang pertama yang kita akan tengok nanti. Kita akan bicarakan tentang kiasan,
tamsil, ibarat, pepatah, bidal, perumpamaan, perbilangan, lidah pendeta, permoto. Ini ada 8 bidang ilmu dalam perian bahasa ni. Kiasan tu pun dia ada pecah lagi tu. Nanti kita akan tengoklah. Jadi tuan pengarang ni, Meja Muhammad Said Sulaiman ni, dia dah petakan ilmu gubahan makna dalam cabang bergabung supaya kita dapat lihat pecahan-pecahan penggunaan bahasa tu. Dalam bentuk kiasan tu apa dia, tamsil apa, ibarat, pepatah dan seterusnya. Ini satu kitab yang sangat menarik lah. Bila kita dah tahu ke semua bidang ilmu, keempat-empat bidang ilmu ni, maka bolehlah kita membaca dan juga mengarang jawi itu dengan baik. Sama ada dalam bentuk syair, nasar ataupun prosa, dan juga mengarang warkah lah. Lepas ni nak tulis surat cinta tu, penuhlah pepatah dan juga kiasan yang dah dikuasai itulah. Bukit Bukau Cintan Cintun Suka Suki kan, penuh kan dia punya gubahan-gubahan makna yang kita jumpa tu kan. Hebatlah karya tu kan. Dan kalau mengarang syair, kadang-kadang kita perlukan benda-benda macam ni supaya syair tu menjadi sangat simbolis, sangat makna dia tu sangat kuat. Diksi lah dalam istilah moden tu. Diction dalam bahasa Inggeris tu. Kita gambarkan sesuatu tu dengan 1-2 perkataan yang ringkas tapi tepat menggambarkan makna dia tu. Dan kadang-kadang kita guna ilmu gubahan makna ni untuk kita kuatkan kita punya pantun. Sebab pantun kan dia ada pembayang, kemudian dia ada maksud. Dan pembayang tu dia membayangkan maksud tu. Kerana dia membayangkan tu, dia kadang dipinjam konsep-konsep yang hendak kita maksudkan dalam pantun tu. Saya bagi satu contoh. Orang Arab pulang ke Arab, naik sampan berderap-derap. Orang cantik jangan diharap, selak kain nampak kurap. Nampak kuat tak dia punya, dari segi pembayang dia tu dan juga dia punya maksud dia tu. Kenapa dia pakai orang Arab pulang ke Arab, naik sampan berderap-derap? Sebab bagi orang Melayu, orang Arab tu macam orang yang hebat lah. Dan bila dikata sampan berderap-derap tu, maksudnya ramai-ramai mereka balik. Ataupun ramai-ramai mereka datang. Macam tu. Tapi, walaupun dia Arab, pakai jubah, pakai serban, ataupun orang Melayu yang pura-pura jadi Arab ni, pakai jubah, pakai serban, dalam maksud dia tu, janganlah kita harap pada fizikal dia saja. Datang ramai-ramai berjubah, berserban apa semua kan. Orang cantik jangan diharap. Cantik dari segi pakaian macam tu je. Selak dia punya kain tu, nampak kurap. Dia punya pantun tu pun sangat kuat dia punya penggubahan makna dia tu. Itu saya bagi pantun yang kasar lah. Bagi melekat dalam kepala otak kan. Ada je pantun-pantun yang baik yang boleh saya bagi, tapi yang tu paling senang nak dapat dia punya graphic understanding bentuk benda tu. Tak maaf. Itu sebab apa kita boleh karang pantun macam tu? Sebab kita jelas tentang ilmu gubahan makna tu. Hebat tak dalam bahasa Melayu kita kan? Jadi itulah bidang-bidang ilmu dan kedudukan gubahan makna tu. Jadi saya nak ringkaskan balik. Bila kita bicarakan tentang muzakarah bahasa Jawi ini, kita akan fokus kepada gubahan makna perkataan bergabung dan kita akan tengok tentang perian bahasa tu saja secara khusus. Ini pun cakap tak habis ni sebab dia banyak. Okey. Kita akan buka lagi dia punya bidang-bidang tu. Ini yang tadi itulah sama juga yang ni, tapi saya buat dalam bentuk ni pula. Ini pemetaan perian bahasa yang kita akan bicarakan dalam kitab ni lah. Dia ada tamsil, kiasan, ibarat, macam mana nak merajuk
kan. Nak merajuk pun ada kaedah bahasa dia tu. Kan? Macam mana nak berbalik. Berbalik ni saya macam contoh, Perli lah. Macam contoh, ada budak tu duk panjat pokok, jatuh, tergolek kan. Tu mak dia akan cakap apa? Itulah panjat. Panjat. Tu gubahan makna. Sebab adakah arahan itu untuk panjat? Betul tak? Panjat. Tu berbalik. Ini dijelaskan dalam kitab ni. Kalau terus ni direct lah. Mengejek pun ada juga cara dia. Menemplak. Dia setuju tapi dia marah. Bebai lah, dalam bahasa Kedah tu bebai. Dia macam okey lah. Macam tu lah. Tu kan okey, dia setuju tapi dia marah. Bebai lah dalam bahasa Kedah. Kalau dalam bahasa Melayu istilah tu bahasa terbalik. Betul. Ya, istilah tu bahasa Zakbar pun guna istilah bahasa terbalik. Tu salah satu gubahan bidang sindiran tentang perbahasaan pelbagai jenis dan macam-macam lagi lah. Ini peta ilmu perian bahasa ni. Ragam bahasa jugalah, saya guna istilah 2-3 istilah tapi dia merujuk pada benda yang sama. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Tengok pemetaan ilmu ni. Kita balik kepada slide. Okey, kalau tak ada soalan, saya teruskan sebab kalau boleh kita nak cuba baca pendahuluan lah daripada kitab pendahuluan bahasa. Jadi, tadi tu saya duk cerita tentang kitab perian bahasa ni saja. Nampak perian bahasa ni. Ini kita akan tengok. Tapi sebenarnya ilmu gubahan makna ni luas. Dan banyak istilah-istilah pengarang-pengarang pakai tapi dia merujuk benda yang sama. Satu lagi buku yang bagus untuk kita tengok tentang gubahan makna ni ialah daripada Zakbar. Kita tak bacalah Zakbar sebab dia terlalu detail. Boleh baca sendiri. Ilmu Mengarang Melayu. Dalam ni dia perbicaraan dia lebih kurang sama. Tentang ragam bahasa, tentang sindiran, tentang mengejek, mengajuk dan seterusnya tu lah. So ni rujukan yang penting. Nak baca boleh tapi dia terlalu panjang lah. Dia punya perbahasan sangat mendalam. Kemudian bila kita tengok contoh-contoh contoh-contoh pepatah, ibarat, kiasan, simpulan bahasa tu, ni satu kitab yang bagus juga. Tajuk dia Tikaman Bahasa. Tikaman Bahasa. Sebab apa bila dia tengok dalam ni kan, disenaraikan sebanyak mungkin pepatah dan juga kiasan yang ada dalam tradisi Melayu tu lah. Contoh kalau saya buka ni kan, cukur jerangau ada lagi di ubun-ubun. Itu ya saya baca ni sebab dia punya Jawi tu lama. Kalau kita buka lagi, bab yang keempat, tuah malang manusia berlain-lainan. Ada bukit, ada paya. Itu salah satu bentuk kiasan. Ada bukit, ada paya. Hari tidak siang sahaja. Kita sebut macam tu kan. Wah, kita ni jalan cerita kita buat bisnes ni. Macam mana orang punya bisnes? Hari tidak siang sahaja. Sangat puitis dia punya balasan dia tu kan. Macam itulah sebab kita gubah makna tu. Tapi orang tu kena faham jugalah apa yang kita cakap tu. Ni contoh satu kitab yang bagus. Ni dia senaraikanlah semua pepatah-pepatah dan kiasan apa semua tu. Satu lagi buku, kitab Kiliran Budi. Ini dikumpulkan oleh, dia tajuk kat atas ni, yakni beberapa perumpamaan Melayu yang dikumpulkan dan diaturkan serta diertikan oleh Tuan Pedri Chelebert dengan pertolongan Guru Sulaiman. Ini Munshi Sulaiman bin Muhammad Nur di negeri Melaka. Nampaklah kitab Kiliran Budi jauh sangat. Ini sama juga fungsi dia macam kitab Tikaman Bahasa ni, cuma kelebihan dia bila dia kata dia senaraikan peribahasa tu, tanam cempedak tumbuh nangka, misal kata, dia bagi dia punya maksud dia.
seseorang berbuat suatu pekerjaan yang sedikit dicadangkan dapat faedah menurut kadar pekerjaan itu, alih-alih didapati lebih daripada hadnya. Tanam cedak dapat nangka. Buat kerja sikit tapi dia dapat banyak gaji kan. Marahlah orang. Anak baik menantu molek. Keuntungan yang diperolehi oleh seseorang berganda-ganda. Bagilah. Ini dia sekali dengan maksud lah. Yang ni dia tak ada maksud tapi disusun ikut pasal tu. Buku tikaman bahasa ni. Ada sikit lah, ada yang bermaksud, ada yang tak tu. Okay. So dua ni sekadar sumber untuk kita berkata raw data untuk kita tahu tentang ilmu gubahan makna. Adapun yang ilmu mengarang dan juga perian bahasa ni, ini dia punya kerangka fikir tentang bagaimana benda-benda ni dibuat. So inilah tradisi keilmuan bahasa Melayu. Yang satu lagi, ilmu mengarang ni dalam Rumi lah. Sama juga, ilmu mengarang ni dalam Jawi, ni dalam Rumi. Sama juga konten dia. Okey. Tu rujukan-rujukan yang penting. Ada lagi, mungkin saya tak tunjuk malam ni. Dan mungkin daripada tuan-tuan yang bersama dalam muzakarah ni ada boleh kongsikan kalau ada kitab-kitab menarik yang lain. Yang dalam tradisi kita. Kalau boleh tu khusus dalam bahasa Jawi lah. Yang menceritakan tentang benda ni. Okey. Kemudian selesai tentang rujukan-rujukan yang penting, kita akan tengok siapa sebenarnya pengarang perian bahasa ni. Dan kenapa diguna istilah perian bahasa ni kan? Siapa Major Muhammad Said Haji Muhammad Said Haji Sulaiman? Biografi tentang beliau telah dikaji dan disuratkan dengan sangat baik oleh Dr. Arba'iyah Muhammad Nur, pensyarah di Jabatan Sejarah Universiti Malaya, yang mengarang buku yang berjudul Muhammad Said Sulaiman, Cendekiawan Terbilang Johor. Secara kasarnya, kita boleh kata kehebatan Muhammad Said Sulaiman ni, dia mengarang 98 karya. Yang memang satu pengarang yang power. Dan dia meninggal, dia bergiat tu daripada akhir abad ke-19 dan meninggal pada tahun 1955 Masihi. Kenapa dia seorang yang sangat penting? Kita kena faham sejarah pada waktu tu. Sebelum ada Dewan Bahasa dan Pustaka, Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan pada Kongres Bahasa dan Pusuratan Melayu ketiga pada tahun 1956. Adakah sebelum Dewan Bahasa ditubuhkan, bahasa Melayu tu tak diuruskan dengan baik? Tak kan? Sebab kita ada banyak karya-karya yang bagus lah. Tapi betul-betul sebelum Perang Dunia Kedua, ada sekumpulan sarjana Melayu, saya sebut sarjana ni orang yang memang betul-betul dididik di peringkat pengajian tinggi, yang memikirkan tentang nasib dan perjalanan bahasa Melayu tu. Dan mereka ni bermukim di Johor. Dulu Johor ni sebuah negara lah, sebab tu jadi bangsa Johor. Di bawah pentadbiran Sultan. Mereka ni menubuhkan satu kumpulan sarjana yang digelar Pakatan Belajar Mengajar Bahasa Melayu. Awalnya tu diasaskan oleh Taib Andak, kan? Yang berdatuk bentara luar dia tu. Bukan, tu Taib Andak, Abdul Rahman Andak. Yang itulah, Datuk Seri Amar Diraja, minta maaf. Minta maaf, saya lupa lah nama dia. Tapi berlaku sedikit krisis dalam pentadbiran negara Johor, negeri Johor lah pada waktu tu. Jadi Pakatan Belajar Bahasa Melayu mati. Kemudian pada tahun 1935 ditubuhkan semula Pakatan Belajar Bahasa Melayu ni dengan nama yang baru. Terdiri pada para sarjana juga.
Saya akan kongsikan tulisan saya lah. Kalau buka buku tradisi keilmuan bahasa Jawi ni, saya ada kongsikan sedikit peranan mereka ni. Bila dihidupkan semula persatuan ni, mereka tubuhkan dengan nama yang baru, Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Buku Diraja Johor. Sebab apa? Geng-geng Johor ni, ini jasa orang bangsa Johor lah. Sebab mereka lah yang cuba mendaulatkan dan menjaga bahasa Melayu dalam bentuk keilmuan. Dengan menubuhkan Intellectual Society yang dinamakan Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Buku Diraja Johor, PBMPB Diraja. Sebenarnya asal penubuhan benda ni tadi saya sebut tu, Datuk Seri Amar Diraja Abdul Rahman bin Datuk Wan Andak. Kan waktu kan Johor ni dia cuba mewujudkan perlembagaan negeri dia bertulis. Ini kita rewind balik pada 1895. Tapi untuk buat perlembagaan tubuh kerajaan Johor tu, dia ada masalah, iaitu bahasa yang perlu ditulis untuk undang-undang tubuh kerajaan Johor tu tak cukup. Contoh dia bagi macam ni lah, Constitution. Apa istilah dalam Constitution pada zaman tu? Zaman kita sekarang kita adalah perlembagaan. Tapi zaman tu dia tak ada istilah. Jadi mereka ni bermesyuarat, berbincang secara ilmiah, mencari istilah-istilah yang boleh guna untuk buat benda tu. Jadi awalnya digunakan untuk menulis undang-undang ataupun itulah undang-undang tubuh kerajaan Melayu Johor tu lah. Dan dia ciptalah banyak istilah yang sangat asli kemelayuan dia tu. Macam contoh komiti, jawatan kuasa, chairman, pengerusi. Sampai sekarang kita pakai. Kemudian sekretari, setia usaha. Itu macam tu istilah baru tu dicipta. Dan tapi dicipta dengan sangat Melayu sifat dia. Itu dia sumbangan grup ni lah. Tapi pada tahun ni, Datuk Amar Diraja Abdul Rahman Wandak ni meninggalkan Johor dan menetap di England. Sebab bila Sultan Abu Bakar mangkat, diganti oleh Sultan Syed Ibrahim, off record lah, dia macam tak ngam dengan Sultan Syed Ibrahim ni. Jadi dia berhijrah, dia keluar negeri lah. Ada? Yang tu saya tak nak cakap lah. Tapi atas kesedaran dia punya junior-junior ni, tahun 1935 dihidupkan semula sebab dia akan tengok bahasa Melayu dah semakin pesat, berkembang, dan ada kepentingan terhadap negeri Johor dan juga Malaya. Dan Sultan Syed Ibrahim pun berkenan untuk memastikan bahawa bahasa Melayu tu menjadi lebih berkembang, dan mereka menubuhkan semula Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Buku Diraja Johor ni, dengan nama barulah. Kalau nama Inggeris dia lagi style lah, The Royal Society of Malay Literature of Johor. Lagi mahal lah letak kat buku kan. Ini tujuan dia ditubuhkan untuk memelihara bahasa Melayu, belajar atau mengajar ni. Hendaklah dipelihara, dijadikan bahasa Melayu lengkap keadaannya seperti bahasa-bahasa moden. Sebab daripada kesedaran bahasa Melayu tu perlu dikembangkan dia punya ilmu dia. Kena disusun bidang-bidang ilmu dia tu. Hendaklah digalakkan menggunakan supaya berkekalan jadi bahasa hidup dan jangan dibenarkan jadi bahasa mati. Apa contoh bahasa mati? Bahasa yang tak digunakan dengan betul lah. Hendaklah dimolekkan bahasanya kan, dijadikan kaya dengan perkataan-perkataan yang termustahak, diusahakan menempa dan membuatnya dengan aturan yang munasabah. Kerana jika dilazimkan meminjam perkataan-perkataan asing bangsa, asing bangsa kelak menjadi Melayu kacukan. Dia nak jaga keaslian bahasa Melayu tu. Dan zaman sekarang kan kita duk pakai istilah Inggeris kan, dominasi, konklusi, repository, generalisasi kan, Inggrisisasi kan. Jadi macam sangat asing kalau rasa zaman ni Meja Muhammad Said Sulaiman tengok bahasa kita sekarang dia mati sakit jantung. Sangat teruk dia punya pengaruh bahasa kacukan tu.
Hendaklah dipelihara tulisan Melayu dengan huruf-huruf Melayu, bukan dengan huruf-huruf Rumi. Sekiranya termustahak menggunakan huruf-huruf Rumi, iaitu ingat kerana basah kerja sahaja. Kerana untuk memudahkan kerja aja. Ini daripada zaman ni, mereka dah sedar bahawa tulisan Rumi akan mengancam kedudukan Jawi itulah. Ni tahun 1935 lagi daripada sedar benda ni. Hendaklah tiap-tiap seorang berhati benar dan bersungguh-sungguh hendak membangkitkan tujuan perkataan ini dengan keadaan yang cermat dan berkekalan. Hendaklah dalam sebarang peri jangan meringankan perkara-perkara berkenaan dengan agama dan adat, dan apa-apa yang kurang baginya baiki dan molekkan dengan siasat yang halus. Kalau dah dia pegang juga tentang agama dan adat. Dan kalau tak boleh pi, perbaiki dengan baik. Hendaklah masing-masing menjadikan diri usaha dan kasih akan bahasa, kerana iaitu semangat bagi bangsa. Jadi itu dia punya tujuan tu, sangat murni, sangat penting dia punya penubuhan Pakatan apa ni tadi tu, Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Buku Diraja Johor, The Royal Society of Malay Literature of Johor. Lagi posh lah guna English kan. Royal Society dia sebaris dengan JS Bras tu apa? Jem Bras. Malayan branch of Royal Asiatic Society. Dia nak challenge persatuan tu. Oh. Jadi kita kena faham konteks tu. Royal Asiatic Society tu siapa yang dalam tu? Orientalis kan? Semua orang orang putih. Jadi orang Melayu ingat bodoh. Orang Melayu pun boleh buat benda tu. Dan dia punya buat tu tujuan dia lagi murni. Untuk challenge benda tu. Dan yang buat tu bangsa Johor lah. Yang ni kita kena angkatlah bangsa Johor dalam hal ni. Sebab apa? Sebab mereka lah yang tulis tentang perlembagaan tubuh kerajaan Johor yang sebut tentang bangsa Johor tu. Geng ni lah. Sebab ini jasa dia sangat penting dan sangat besar. Dan saya fikir kalau tak ada mereka ni, bahasa Melayu, bahasa Jawa itu jadi serabut lah. Ini usaha dia. Dan siapa orang dia yang buat benda ni? Ada 3 orang yang besar, yang penting. Datuk Abdullah Abdul Rahman yang buat buku Pertuturan Melayu tu. Itu saya ada terbitkan buku tu. Ini kemudian orang yang kedua tu Major Datuk Haji Muhammad Said Sulaiman yang kemudian menjadi naib yang di-Pertua Pakatan, dan Major Datuk Awang bin Omar yang jadi naib yang di-Pertua Pakatan. Dia ada 2 naib dan seorang pengerusi. Datuk Abdullah Abdul Rahman ni dia pun mengarang kitab tentang bahasa juga. Tapi dia disebabkan dia tu yang di-Pertua yang pertama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Zaman tu dah ada Majlis Agama Islam Negeri Johor dah. Jadi dia disibukkan dengan urusan keagamaan dan sekolah agama Johor. Itu dia punya bidang. Jadi urusan-urusan tentang kebahasaan, tentang kajian-kajian tentang bahasa ni diserahkan sepenuhnya kepada naib beliau, iaitu Major Datuk Haji Muhammad Said Sulaiman. Itu kita boleh baca lanjutlah. Ini dia punya perlembagaan dia tu. Tapi saya nak tunjukkan dia punya bidang yang ditulis dalam ni. Bila geng Johor ni, PBM-PB Diraja ni bergerak, dia pun challenge grup Asiatic Society kan. Susah nak sebut. Asiatic Society dengan menerbitkan jurnal dalam Jawi tu. Kalau Asiatic Society, dia ada jurnal dia, JS Bras dengan JM Bras kan. Journal of Royal Asiatic Society, Journal of Malayan Branch of Royal Asiatic Society. Dia pun tak nak kalah juga. Geng Johor pun diterbitkan jurnal dia juga, membicarakan tentang bahasa, tentang budaya Melayu juga. Orang Melayu dia nak defend dia punya budaya, bahasa dan juga adat istiadat agama dia. We have to go through the same turf lah. Dia terbitkan dia punya jurnal dan dinamakan jurnal tu Peredar. Kalau tengok pada skrin ni, inilah dia punya muka hadapan jurnal tu. PBMPB Diraja, PBMPB Diraja. Perihal pakatan ini dari mula ditubuhkan hingga 17 September 1940 oleh Major Datuk Haji Muhammad Said. Ini logo PBMPB Diraja tu.
Belajar atau mengajar. Cetak yang pertama dicetak. Ni hadapan ni. So dalam peredar nombor 24 ni, ni kita dapat lihat dia punya mission dia untuk menghidupkan bahasa Melayu Jawi lah pada zaman tu. Iaitu dia senaraikan apa dia punya konten yang dia nak cuba buat. Ini dia cerita tentang buku katan. Buku katan ni kamus. Memang Meja Muhammad Said Sulaiman memang mengarang satu kamus yang sangat penting, buku katan. Kamus lengkap daripada alif hingga nya, 12 penggal. Dijadikan 4 jilid, terkandung di dalamnya asal-asal bahasa dunia, tauladan dan tulisan Melayu dengan ukuran Sa'di. Sa'di ni salah aja. Menangan bagi pedoman, tauladan dalam tulisan Parsi dan ukuran Sa'di. Pertambahan perihal buku-buku utama PBM Diraja dan seterusnya. Lepas tu, ini dia punya rencana ditulis tu lah. Buku Jalan Bahasa Melayu ataupun Nahu Melayu. Datuk perkataan Abdullah bin Abdul Qadir Munshi dan lain-lain. Dikumpulkan perkataan Abdullah bin Qadir Munshi. Gugus Katan, Kamus Inggeris Melayu. Gugus Katan, Sanskrit Melayu, Hindustan Melayu dan Cina Melayu. Panduan Ejaan, betul tentang pemergian ke Eropah. Dan seterusnya. Ini konten-konten dia. Ini dia masuk balik tentang bidang bahasa. Gugus Katan Jawa Melayu. Penokok dan penambah dalam bahasa Melayu. Gugus Katan Arab Melayu. Dan seterusnya. Dan peredar angka ke-21 tu khusus membicarakan tentang perian bahasa. Yang tadi itulah yang kita bicarakan tu. Jeneng ni juga sebelum tu dia perihal rangkapan gurindam dan seumpamanya. Macam mana nak mengarang gurindam. Sebelum tu ada juga tanda-tanda bagi perhentian. Noktah, koma dan seterusnya itulah. Perihal menulis surat kiriman, istiadat binaan pejabat kerajaan dan seterusnya. Ni sangat power lah dia punya konten dan usaha yang digerakkan oleh kumpulan ni. Ini tokoh yang dipertua dia tu, Datuk Abdullah Abdul Rahman. Mana Meja Muhammad Said Sulaiman punya gambar? Ada. Ni Ahmad Yaakob Al-Johori. Ni. Ni Meja Muhammad Said Sulaiman. Inilah rupanya. Ni Datuk Abdul Rahman Andak ni. Rare ni, gambar ni tak pernah publish kat mana-mana selain daripada peredar angka 24. Sumber dia tu daripada Pusat Dokumentasi Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini dia punya ni lah. Kawan ni kena pindah ke England. Bila dia nak tubuhkan pakatan PBM-PB ni, dia pilih jumpa dia punya senior ni untuk dapat dia punya nasihat dan juga panduan lah. Cuba benda ni. Ini saya cerita tentang, dalam buku ni saya cerita tentang bagaimana pendekatan yang dibuat oleh Meja Muhammad Said Sulaiman untuk memajukan bahasa Melayu pada zaman beliau. Sebelum ada DBP lagi. Hebatlah bagi saya. Ini saya cerita tentang Nahu. Tapi malam ni kita akan baca dia punya dia punya buku Perian Bahasa. Mungkin kena tekan dia punya scroll lah. Okey. Sebab dia reconnecting dekat situ. Boleh? Okey, tak apa. Jangan risau. Ya. Okey. Nampak saya punya skrin ni lagi? Stop share dulu. Kita terbalik pula. Okey. Oh, 9.52 dah. 8 minit lagi nak baca apa? Okey, tak masuk lagi dia punya buku ni. Okey, sekarang kita pergi ke buku lah. Ini penting ni. Kalau tak masuk buku lagi ni, sayang kita tak mencapai tujuan pada malam ni. Okay. Jadi seterusnya untuk malam ni kita akan cuba tengok pendahuluan dan fasal yang pertama tu lah. Adapun tentang buku ni, Perian Bahasa ni asalnya diterbitkan dalam peredar ke-21, bilangan ke-21. Tetapi atas inisiatif
almarhum Profesor Madya Ahmad Johari Muain. Beliau mengumpulkan benda ni, type balik semula Jawi dia mengikut ejaannya asal dan diterbitkan dalam siri koleksi warisan yang diterbitkan oleh DWP pada tahun 1952. Dia punya ni lah. Dulu buku ni orang tak peduli pun. Banyak je boleh jumpa kat kedai-kedai buku. Sekarang payah. Sekarang memang bila saya buat kelas ni habis lah bawa-bawa. Buat muzakarah ni memang bawa-bawa. Memang tuan-tuan dan puan ada tanya kita boleh tak dapatkan PDF benda ni. Untuk mengelakkan kami kena saman, kami tak bagi . Memang pandai-pandailah cari. Ada kawan orang kongsi dalam grup WhatsApp tu saya melepas dirilah. Untuk pendidikan, untuk pelajaran bolehlah. Saya rasa boleh nak dapatkan salinan. Boleh tanya-tanya kawan-kawan yang ada dekat sini. Tapi kami sebagai entiti Akademi Jawi kita tak boleh buat benda tu. Minta maaf lah. Jadi juhudlah sikit untuk ilmu ni kan. Orang jual pun mahal, jadi ambil kesempatan lah bila saya buat iklan, kita naikkan poster untuk buat benda ni kan. Harga dah dulu ni saya beli RM5 ya. Sekarang dia jadi berapa? RM30 kan? 58 pada orang je. Astaghfirullahalazim, memang kapitalis. 250. Dasar kapitalis. Tapi itulah, bila orang tahu tentang kepentingan benda ni, baru orang nampak dia punya harga tu lah. Jadi benda ni diterbitkan tahun 92, dia ada 2 versi. Ini yang versi yang telah dirumikan. Mungkin saya tutup stop share boleh nampak lagi jelas lah. Dia ada versi yang dirumikan. Ini Perian Bahasa. Buku dia nipis je. Tak sampai 50 muka surat pun. Tapi kandungan dia sangat penting. Macam kita dah bincangkan tadi itulah. Saya perkenalkan benda ni. Okey, mungkin kita boleh mula baca sikit. Saya buka pada skrin. Ini salinan kami sini ya. Kami tak edarkan salinan ni. Tapi kalau nak tu mintalah secara individu lah kita boleh bagi. Okey. Ini dia punya penerbitan tu. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur 1992. Ini dia punya pembahagian bab dia tu. Dia ada prakata, pengenalan dan perian bahasa. Pasal yang pertama, kiasan bahasa, kiasan halus, kiasan sedang, kiasan kasar, tamsil, ibarat, pepatah, Melayu, bidal, perumpamaan, perbilangan, kata arif atau lidah pendeta, permoto. Permutu, boleh juga baca lah, tapi saya baca permoto. Ini dia punya apa? ISBN page dia. Betul, dia ada fasal yang sebut kacukan bahasa, tentang tulisan Rumi dan juga tentang dia terskip ni, minta maaf. Ini fasal dia yang kedua sebenarnya. Ragam bahasa, pelbagai kias, kias perangkap, kias pemanis, kias ibarat ringkas, lanjut, bidalan, tamsil, pelbagai tamsil. Dia beza tu tadi tu sebab ini dia lebih memanjangkan benda tu. Tamsil ibarat yang lanjut, pelbagai ibarat, perbahasaan meninggikan, perbahasaan merendahkan, perbahasaan berbagai-bagai jenis, perbahasaan marah. Nak marah pun dia kena belajar agak cara nak marah. Pasal yang ketiga, seertian bahasa. Itu dia punya istilah yang dia cuba cipta tu. Kemudian pasal yang keempat, simpulan bahasa. Pasal yang kelima, lagak bahasa. Pasal yang keenam, masa kena patah balik sini, kacukan bahasa. Kemudian tulisan Rumi. Dia ada komen pasal tulisan Rumi, nanti kita akan baca. Pasal yang ketujuh, keelokan bahasa. Tengok dia punya pembahagian bab dia tu. Kecil je dia punya penerangan dia tu. Tapi kalau tengok kan, 30-32. Sikit je muka surat dia tu. Tapi dia punya penjelasan dan cara disusun dia tu, idea tentang disusun tentang bahasa tu sangat-sangat original dan sangat menarik. Ini dia dimulakan, kalau terbitan ni dimulakan oleh prakata oleh Prof. Ahmad Johari Muain lah. Macam pening sikit cara susunan scanning.
Dia tak ikut huruf dia tu. Tapi dia jelaskan ini, kita tuan-tuan boleh baca sendirilah nanti. Tapi malam ni kita nak ambil berkat daripada pengarang. Kita akan cuba baca sikit dia punya pengenalan. Okay. Siapa volunteer sukarela untuk baca bahagian pengenalan? Silakan siapa-siapa. Abdul Rahim? Sila. Okey. Cuba. Okey. Pegang mic tu boleh. Pegang mic, Bismillahirrahmanirrahim. Dengar Okay. Dengar? Kawan-kawan dalam talian boleh dengar? Dengar. Dengar tuan. Okay, Baik. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun peribahasa ini suatu daripada Baca pelan-pelan, Okey. satu persatu. baik. Adapun peribahasa ini berian bahasa ini suatu daripada cawang bagi ilmu perihal rangkapan, akan tetapi oleh keadaannya bersendiri dan lanjut yang demikian diasingkan. Okey. Yang ni daripada awal ni dia dah tunjuk pemetaan ilmu ni dekat mana kedudukan dia. Dia kata sebenarnya ilmu perian bahasa ni ataupun perbicaraan tentang perian bahasa ni, dia ialah satu daripada cawang bagi ilmu perihal rangkapan. Apa maksud perihal rangkapan? Dia ilmu mengarang benda-benda yang berangkap. Syair, pantun, gurindam, seloka. Benda tu berangkap lah. Tetapi disebabkan perbahasaan dia lanjut, maka dia jadikan satu buku khusus. Ini cara Syed Sulaiman petakan dia punya ilmu dia tu lah. Ini kalau istilah sekarang, yang tersebut. Kan dulu dia panggil yang demikian. Diasingkan. Istilah dia pun dah lain kan. Bersendiri dan lanjut, yang demikian diasingkan. Cara baca pun kena betul lah kat mana nak kena berhenti dan seterusnya tu. Okey, volunteer seterusnya dia dalam talian. Nak dekat ke 10 dah. Ke 10 dah. Kita habiskan muka surat ni je saja. Silakan siapa-siapa. Saya baca. Silakan. Siapa? Syahizat je. Syahizat, silakan tuan. Maka tiadalah dihajatkan berkata panjang di sini, melainkan apa-apa yang telah disebutkan dalam pengenalan beredar angka 20 yang mengandungi perihal rangkapan gurindam dan seumpamanya, iaitu samalah jua terpakai pada risalah ini. Dari sebab itu, mana-mana pembaca yang berusaha belum berjumpa dengan beredar itu, moleklah diikhtiarkan mendapatnya, dan lagi diambil peluang ia jadi suatu ingatan kiranya dicetak lagi buku Jalan Bahasa Melayu PBMPB diraja. Sepatutlah risalah ini dan lain-lain suku sakatnya disekalikan supaya lengkap keadaan buku Jalan Bahasa itu adanya. Okey. Faham tak apa dia cakap tu? Titik dia dekat satu ni je. Satu perenggan tu satu titik, berapa baris satu titik je. Okey, apa yang dia cuba cakap ni, dia bagi pemetaan ilmu. Ingat tak daripada tadi tu saya tunjuk tadi tu? Sekejap saya share balik. Sebenarnya ini susunan yang barulah yang kita buat. Tapi kalau ikut dia, ilmu gubahan makna yang kata perian bahasa tu, dia asal daripada ilmu jalan bahasa, ilmu nahu, tapi dikembangkan menjadi ilmu berangkap. Syair dalam benda berangkap ni, dan dia pecah daripada syair ni menjadi ilmu perian bahasa tu. Itu cara dia susun bidang ilmu dia dulu lah. Tapi kita rasa macam tu zaman tu mungkin orang faham, tapi zaman sekarang
kita susun balik macam ni lah. Huruf, akar kata, tanggaman bahasa, morfologi, jalan bahasa, nahu, bidang dia saja. Gubahan makna ni satu bidang dia saja. Membaca dan mengarang, nak mengarang syair, dia ada bidang dia yang khusus lah. Okay. Stop share. So, last kita share balik dia punya tu. Okay. Okay. Al-Hakir Haji Muhammad Said bin Haji Sulaiman. Major. Dia, kenapa dia ada major ni? Dia memang askar. Askar Timbalan Setia Johor. Orang penting lah untuk Sultan ni. Dia, dan juga dia tu Datuk Paduka Seri Setia. Kerana PBM PB Diraja. Tengok orang dulu semangat bila dia buat kerja tu. Johor Bahru, Julai 1940. Okay. So, dalam pengenalan ni kita dapat tahulah cara dia fikir tu. Maksudnya, orang macam Said Sulaiman dan juga pengarang-pengarang yang mengarang ilmu bahasa Jawi tu, dia memang mengetahui tentang disiplin ilmu bahasa tu. Sebab tu saya cuba tegaskan balik, Jawi tu bukan sekadar tulisan saja. Dia ada ilmu bahasa dia. Dan kita nak cerita tentang ilmu bahasa ni, banyaklah bidang dia. Dan orang dulu pun dia faham tentang peta ilmu tu. Bukan macam sekarang kita fikir orang tulis Jawi, tulis je lah. Tulis untuk iklan arak lah, tulis untuk iklan basikal lah. Orang duk fikir benda macam tu kan. Tulisan, tulislah apa-apa pun. Tapi tak, orang dulu tulis benda tu bagi betul. Dia ada dia punya worldview dia ada ethics dia ada dia punya konsep dia ada dia punya disiplin pengarangan dia tu. Tu cara meja dia seperti yang dicontohkan oleh Muhammad Said Sulaiman. Dia ada tradisi Raja Ali Haji, tradisi Ahmad Yaakob Al-Johori, banyaklah tradisi tu. Ini malam ni kita dan dalam sesi muzakarah ni kita tengok pendekatan Said Sulaiman terhadap bahasa tu. Dan khusus dalam bidang ilmu gubahan makna, tapi digunakan istilah perian bahasa. Nanti kita akan tengok dalam fasal yang pertama ni, kenapa digunakan istilah perian bahasa tu. Dia bagi lagi pemetaan dia tu. Nanti kita akan baca dalam sesi muzakarah seterusnya, insya-Allah. Jadi setakat ni dah 10-5 minit, dah lebih masa ni, masa kecederaan. Ada soalan? Ada kalau di chat ada soalan? Saya harap mungkin boleh komen sikit ke, boleh faham ke perbincangan kita pada malam ni? Kucing lah, apa? Sampan lah, Arab lah. Kawan-kawan kita dalam talian boleh ikutlah kita punya perbicaraan ni. Alhamdulillah, okey. Jadi insya-Allah kita akan teruskan pada minggu hadapan pada masa yang sama. Macam saya cakap tadi, kita cuba patuhi masa dia tu, 8.30 kita akan mula tepat mungkin. Dan kita cuba tamatkan setepat juga mungkin. Supaya ada kawan-kawan kita yang datang daripada jauh apa semua kan, susah nak datang apa semua. Jadi kita harap kita dapat tepati masa. Dan sebab apa, kalau dah terlambat masuk tu, terlepaslah apa poin-poin yang penting tu. Kalau ada soalan, masih lagi boleh kirimkan melalui WhatsApp pemasaran kita. InsyaAllah pegawai kita akan tengok, kita akan bantu. Dan mungkin kita boleh bincangkan pada permulaan perbicaraan pada minggu hadapan tu, insyaAllah. Jadi kita tangguhkan dulu sesi kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.